Saya adalah seorang sejarawan yang membuat kajian tentang sejarah. Sebagai seorang sejarawan, saya mengkaji hasil tinggalan sejarah yang telah ditinggalkan oleh generasi terdahulu. Saya juga turut mengkaji cara hidup mereka. Tugasan saya telah membawa saya ke seluruh pelosok dunia. Banyak tempat-tempat bersejarah yang telah saya lawati. Kita akan belajar tentang beberapa aspek penting dalam mengkaji sejarah. Ayuh, kita mulakan pengembaraan kita. Apakah maksud sejarah? Menurut Kamus Dewan, sejarah bermaksud peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau. Selain itu, Ibn Khaldun, tokoh sejarawan Islam yang terkemuka, turut memberi definisi terhadap perkataan sejarah. Menurut beliau, sejarah menceritakan hal tentang manusia dan perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Walau bagaimanapun, Herodotus, tokoh sejarawan Yunani, mempunyai definisi yang berlainan mengenai sejarah. Menurut beliau, sejarah ialah tindakan manusia dan sebab-sebab yang dilakukan oleh mereka. Kita tidak boleh membuat kesimpulan terhadap sesuatu peristiwa bersejarah melalui andaian ataupun kabar angin. Maklumat yang kita perolehi mestilah dinilai kesahihannya sebelum diambil kira sebagai fakta. Oleh itu, kita perlulah mendapatkan maklumat tentang peristiwa yang telah berlaku daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Tapi, apakah bentuk sumber yang boleh kita gunakan bagi mengkaji sejarah? Ada dua jenis sumber yang kita boleh gunakan untuk mengkaji sejarah. Sumber yang pertama adalah sumber yang kedua, merujuk kepada. Sekarang, mari kita lihat 3 contoh sumber pertama. Pertama sekali, kita boleh mengkaji sejarah dengan menggunakan fosil haiwan atau tumbuhan pada masa lampau. Yang kedua, kita boleh merujuk manuskrip atau naskah tulisan tangan. Dan yang ketiga, kita boleh gunakan artifak atau barang tinggalan yang dicipta oleh manusia untuk mengkaji sejarah. Sekarang mari kita lihat pula contoh-contoh sumber kedua bagi mengkaji sejarah. Untuk pengetahuan kamu, sumber kedua bagi mengkaji sejarah boleh diambil daripada buku, majalah atau akhbar. Memandangkan kamu sudah belajar tentang sumber-sumber sejarah, mari kita uji kefahaman kamu. Cuba kamu perhatikan di sekeliling kamu. Apakah objek-objek yang boleh kamu kaitkan dengan peristiwa bersejarah yang telah berlaku dalam kehidupan kamu? Sebagai contoh, hadiah istimewa pada hari jadi atau pingat yang telah kamu menangi daripada sukan ataupun pertandingan. Kamu juga boleh menggunakan catatan diary atau nota bagi hasil penulisan. Untuk memahami sejarah, kita juga perlu mengkaji setiap peristiwa yang telah berlaku mengikut urutan masa atau kronologi. Terdapat beberapa contoh bagi urutan masa yang boleh kita gunakan bagi menerangkan peristiwa bersejarah. Sebagai contoh, 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. 1 alaf bersamaan dengan 1000 tahun.
Dengan menggunakan istilah yang telah kita bincangkan sebentar tadi, kita boleh membentuk satu rajah garis masa bagi menentukan urutan sesuatu peristiwa dengan jelas. Sekarang, mari kita ambil satu contoh peristiwa penting yang pernah berlaku di negara kita. Peristiwa itu adalah sejarah kemerdekaan negara kita pada tahun 1957. Untuk memahami sejarah kemerdekaan negara kita dengan lebih jelas, mari kita bina satu garis masa untuk melihat urutan peristiwa yang membawa kepada kemerdekaan negara kita pada tahun 1957. Kalau kamu nak tahu, ada 3 peristiwa penting yang berlaku sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Peristiwa pertama berlaku pada 18 Januari 1956. Tunku Abdul Rahman telah mengetuai satu rombongan ke London untuk merundingkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada pengaruh British. Segala halangan dapat diatasinya. Hasil perundingan, kemerdekaan penuh dalam masa 18 bulan lagi, iaitu dalam matlamat tarikh Tengku. Setelah berunding dengan penjajah British pada 8 Februari 1956, Tunku Abdul Rahman telah menandatangani perjanjian merdeka yang telah mengesahkan tarikh kemerdekaan negara kita. Perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Dan akhir sekali, pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman telah melaungkan lafaz kemerdekaan di Stadium Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Peristiwa gembira dan bersejarah ini disaksikan oleh segenap lapisan masyarakat, tidak mengira kaum dan bangsa. Sekarang, mari kita kaji sejarah keluarga kita. Dengan menggunakan garis masa, cuba kamu lakarkan satu urutan peristiwa bersejarah yang pernah berlaku dalam keluarga kamu. Sebagai contoh, peristiwa kelahiran kawan-kawan atau majlis perkahwinan ibu dan bapa. Kamu boleh gunakan sehelai kertas kosong bagi melakar garis masa bagi menerangkan peristiwa bersejarah tersebut. Selain itu, kamu juga boleh menyertakan gambar atau menyertakan barang-barang yang mempunyai kaitan dengan peristiwa tersebut. Setiap peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita akan meninggalkan kesan yang mendalam. Sebagai contoh, kemerdekaan yang telah kita kecapi pada 31 Ogos 1957 telah membawa kepada perubahan yang besar dalam kehidupan kita pada hari ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa perkara. Setelah hampir 500 tahun dijajah, rakyat mula bosan dan jelak hidup di bawah penindasan penjajah. Kita tidak tahan lagi melihat segala hasil kekayaan bumi negara kita dikaut penjajah. Namun, segalanya berubah setelah Jepun menakluki Tanah Melayu pada tahun 1941. Penduduk tempatan diberi peluang untuk menjawat jawatan dalam kerajaan berbanding dengan zaman pemerintahan British. Hal ini telah memberi kesedaran kepada rakyat ketika itu yang mereka juga mampu untuk mentadbir negara mereka sendiri. Ini telah membakar semangat mereka untuk menuntut kemerdekaan setelah Jepun menyerah kalah. Tapi, apa pula kesan kemerdekaan pada negara kita? Mari kita lihat kesan-kesannya. Pertama sekali, Malaysia bebas daripada sebarang pengaruh penjajah. Rakyat berpeluang untuk mentadbir negara mengikut acuan kita sendiri. Dan akhir sekali, Malaysia turut terbentuk pada tahun 16 September 1963 setelah Sabah dan Sarawak mencapai kemerdekaan daripada British.
Dengan mempelajari sejarah, kita akan belajar dari segala kejayaan dan kesilapan yang lepas. Kita juga boleh mengenal pasti segala kelebihan dan kelemahan diri kita supaya kita boleh bermuhasabah di masa hadapan. Bak kata pujangga, sesiapa yang gagal belajar daripada sejarah akan mengulangi kesilapannya yang lalu. Selain itu, kita juga belajar untuk menghargai segala jasa dan usaha pemimpin dahulu dan kini. Sekarang baru kamu tahu betapa besarnya pengorbanan yang dicurahkan oleh tokoh-tokoh terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Oleh itu, kita mestilah sentiasa mempertahankan kemerdekaan yang kita nikmati agar kita tidak dijajah lagi di masa hadapan. Sehingga kita jumpa lagi.